tajuk yang Amin bawa hari ni, ingat mati untuk hidup. Ini sebahagian daripada kesempatan. Walaupun ada 2-3 tajuk yang nak diangkat, tapi dah minta dengan Allah, ya Allah bagi tajuk mana yang aku nak bawa pada hari ni. Ini kekuatan-kekuatan kita. Jadi kalau sebut pasal mati, pertama minta maaf pada yang mengharapkan ustaz yang sebenar. Siapa ustaz? Oh, Ustazah Nur Hafizah. Oh, okey. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Ustazah Nur Hafizah, janganlah putus asa. Janganlah kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya dengan ucapan alhamdulillah atas hadiah Allah bekalkan kita masih hidup di bumi, masih lagi dapat dalam keadaan sihat walafiat dan dipilih untuk berada di majlis Al-Mu'min. Ini satu-satunya hadiah yang paling besar di dunia. Siapa yang nak dekat, Allah dekatkan dengan agama, dengan Allah, Allah dekatkan dengan agama. Kaki yang paling mulia pada pagi ini adalah kaki yang melangkah ke rumah ibadah. Ini satu daripada kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Terima kasih kepada Puan Salwa yang mengusahakan, walaupun jadi bidang terjun, bidang tampal, bidang apa ke, ini adalah ibadah. Sebab yang menentukan bukan kita, yang menetapkan bukan kita. Kita boleh merancang, Allah merancang. Tapi yang pasti adalah apa yang ditentukan oleh Allah. Maka sebab itu kita tak boleh kata Allah saya ni bidang terjun je, saya ni begitu, saya ni begini, tak payah. Setiap yang Allah bekalkan pada kita, sama ada dalam keadaan last minute ke, cepat ke, lambat ke, jadi ke tak jadi ke, batal ke tak batal, itu bukan kerja kita. Maka sebab itu kita kata sekali lagi, mengapa kita tidak jumpa namanya ketenangan. Maka kita ungkapkan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda kita terus mencintai junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan pertemuan yang sangat bahagia bersama baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab majlis yang tidak disebut nama Allah dan tidak disebut nama Rasulullah akan jadi majlis bangkai. Maka kita ingatkanlah di rumah kita, majlis kecil ke, majlis besar ke, bersama anak-anak ke, bersama cucu dan keluarga, bahawa setiap pertemuan yang kita berkumpul itu namanya pertemuan. Tak kira dah lebih dari 2 itu dah berkumpul lah kiranya itu. Jadi tolong biasa-biasakan bahawa bila kita masuk dalam mana-mana majlis, kalau orang tu tak sebut, maka kita sebut. Kitalah sendiri berselawat, kitalah menyebut nama Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan kekuatan ini akan terus menjadi sebahagian daripada kekuatan tabiat dan karakter kita. Okey. Yang kedua, terima kasih pada Puan Salwa yang memberikan ruang sebanyak-banyak orang kita dipilih Allah. Ini pun kita nak angkat kekuatan supaya kita tidak merasa kita ni gitu, kita ni gini. Betul? Kita nak meninggalkan satu kesan bahawa setiap yang Allah kurniakan ini adalah hadiah. Apa saja yang Allah kurniakan. Sebab itu kita katakan majlis ilmu merupakan kurniaan terbesar kepada setiap hamba yang Allah sayang. Dengan syarat. Syarat utamanya apa? Pertama, datang semata-mata kerana Allah, datang untuk mencari redha Allah, datang untuk membangun, menguat, mengukuh, membakar rasa cinta kita kepada Allah. Maka kalau ada niat lain minta maaf banyak, Allah tolak. Jadi kita kata, walaupun kita katakan siapa saja yang memeriahkan masjid, dia merupakan orang yang ditanda Allah, dilindungi oleh malaikat untuk terus mendapat hikmat. Matanya duduk, matanya yang melihat, telinga yang mendengar, tangannya, kakinya yang berjalan, semua itu dianggap sebagai ibadah. Maka sekali lagi, hati yang paling hidup adalah hati yang merasa bahagia untuk berada di rumah Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Tajuk yang Amin bawa hari ni, ingat mati untuk hidup. Ini sebahagian daripada kesempatan. Walaupun ada 2-3 tajuk yang nak diangkat, tapi dah minta dengan Allah, ya Allah bagi tajuk mana yang aku nak bawa pada hari ni. Ini kekuatan-kekuatan kita. Jadi kalau sebut pasal mati, pertama minta maaf pada yang mengharapkan ustaz yang sebenar. Siapa ustaz? Oh, Ustazah Nur Hafizah. Oh, okey. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Ustazah Nur Hafizah, janganlah putus asa. Janganlah kecewa. Okey. Anda akan berjumpa dengan beliau juga, insya-Allah. Okey. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kita nak pergi, tengok-tengok orang lain loh, macam itulah. Kita kalau boleh tak anda ada perasaan itu, kerana setiap kaki yang melangkah ke masjid adalah ibadah. Setiap hati yang duduk di masjid walaupun sekejap, itu sebab kita kata datanglah untuk niatnya apa?
Kerana Allah kita nak berniat iktikaf, berniat duduk untuk kerana Allah, mencari redha Allah, itu kita kata iktikaf. Okey, Umi bawa mati walaupun orang tengah raya, betul? Selamat Hari Raya, maaf jabatan semua. Mudah-mudahan Hari Raya ini kita katakan Hari Raya yang sangat terkejut tetapi sangat vogue, kita budak muda, sangat hebat kerana satu suasana yang membuat orang semua huru-hara. Ingat kita kata diisytiharkan tu pukul 10 Umi masih di supermarket mencari ayam. Allah tak pernah pergi lagi tu pukul 12 malam baris nak bayar. Itu satu daripada kekuatan yang kita diminta Allah belajar. Last minute ada orang tutup pintu. Datang raya doktor kami tutup pintu sebab apa pun tak masuk, apa pun tak ada. Masya Allah. Di situlah dia raya fizikal. Dia tidak beraya roh. Ini pun satu benda yang kita sangat sedih sebenarnya. Sebab Hari Raya bukan makan. Kita kaitkan Hari Raya ni bukan makan dengan kenuri, dengan rendang, dengan segala benda. Bila sampai tutup pintu, bayangkan macam mana. Yang bercakap tu 60 lebih, bukan muda. Okey. Datang Hari Raya bercerita. Mi bukan nak memanjangkan cerita, katakan orang tu tak bagus ke bagus. Tak. Mi lihat balik bagaimana dia melihat raya. Mi sedang menyediakan satu kertas kerja juga untuk satu convention. Ya, nak bercakap tentang bagaimana rasanya nak mendapat bahagia yang hakiki itu. Nak dapat rasa kekuatan yang sangat hebat. Katalah kalau sebut hari raya, apa yang perempuan gambarkan? Terima kasih Tuan datang menemankan kami sebagai sayap kanan ni. Okey. Apa yang anda gambarkan? Apa yang anda fikir? 3 benda yang kita nak angkat. Pertama, apa yang kita gambar dalam kepala, apa yang kita rasa. Ketiga, apa yang tindakan yang kita buat yang membuatkan kita berubah. Boleh jawab satu? Apa yang puan gambarkan, kefikirkan, rasakan masa bila disebut hari raya? Seronok. Seronok itu bermaknanya kita sedang bercakap pakai kecerdasan perasaan. Okey, kemenangan. Itu kita anggap kita masih bercakap tentang pemikiran. Ini yang menyebabkan kita kata kenapa saya belajar lama-lama tapi saya tak boleh berubah. Ini satu kekuatan sebab kami sedang menerajah kecerdasan spiritual. Bagaimana nak menanamkan kecerdasan spiritual ini? Bagaimana nak menanamkan perasaan dekat dengan Allah ini? Macam mana nak menanamkan perasaan aku sedang dilihat Allah? Kerana tidak ada bahagia, tidak ada kejayaan yang boleh kita panjangkan usianya selagi kita tidak mengaitkannya dengan kecerdasan spiritual. Kita ada kecerdasan IQ, kita tahu IQ nya tinggi, IQ nya rendah, betul? IQ ada kaitan dengan pengetahuan, sebab itu Islam tak pakai IQ istilahnya, tapi pakai akal, betul? Wahai mereka yang berakal, kamu masuk Islam kerana kamu berakal, kamu boleh ibadah sebab kamu berakal. Bila disebut berakal maknanya apa? Kena ada ilmu. Maka kalau orang yang nak menjadi orang yang berakal, makanya dia harus menambah ilmu. Orang yang tidak menambah ilmu, akalnya tidak akan kembang untuk jumpa Allah. Dia kembang kot lain tapi tak kembang ikut Allah. Tak kembang untuk dekat dengan Allah. Tak kembang untuk takut dengan Allah. Mengapa hari ini kita merasa tadi kita kata bahagia seronoknya, berapa hari seronoknya? Yang kata seronok tadi, berapa hari seronoknya? 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ada bulan-bulan, ada tahun-tahun? Tak ada. Bermakna kalau kita melihat sesuatu perkara mengaitkan dengan perasaan, dia tak jadi panjang. Maka akhirnya bahagia kita sekarat ya. Okay, Mi tanya pada CEO yang dapat khidmat dapat cemerlang dan sebagainya tu. Jadi Mi tanya, okey, Datuk masa naik pentadbir berapa lama dapat rasa gembira bila dapat anugerah cemerlang? Alah, masa naik pentas ya, turun pentas dah habis dah. Nampak? Maknanya kita kata kita tidak boleh melihat sesuatu hanya dengan perasaan. Okey, kalau kita melihat dengan fikiran apa? Kalau kita kata raya tengok dengan fikiran, apa yang ada dalam kepala kita? Minta maaf, kompleks sikit. Apa yang kita fikir masa tu? Terkejut raya, apa kita fikir? Pasal apa pula jadi macam ni? Betul tak? Pasal apa, sebab apa, pas apa jadi? Maka kita menyoal yang tak ada orang jawab. Boleh nampak?
Maka kita melihat peristiwa itu berdasarkan otak, maka kita akan tanya apa pasal, sebab apa, bagaimana, jadi macam mana, kenapa begini. Itu pemikiran-pemikiran kita. Umi sekarang nak bercakap sikit pasal kecerdasan, itu je. Itu kekuatan pertama yang kita nak angkat. Sebab orang ramai bila bercakap pasal mati, ramai orang takut. Betul? Atau kalau boleh tak nak cakap pasal mati. Kau cerita yang cerita mati je, bila nak hidupnya, bila nak kayanya, bila nak bila nak pandainya, bila nak macam-macam. Betul? Maka kekuatan ini yang kita nak ubah. Kita nak bila kita fikir pasal mati, kita akan terus hidup. Maka ingat mati untuk hidup. Ini tajuk yang dia nak bawa berdasarkan satu buku yang ditulis oleh Ustaz Fakhrul Muhammad Judi, yang Mi rasa sangat dihadiahkan pada Umi, dan Mi, setelah membaca separuh, Mi rasa Umi nak kongsi tajuk ini pada pagi ini. Maka kekuatan yang kita nak bangun sekarang, bukan kenapa kita takut mati. Rasa belum bersedia. Rasa. Okey? Itu kalau kita kata apa yang anda fikir bila anda dengar perkataan mati. Tolong bagi tahu saya. Takut itu pikiran ke perasaan? Perasaan. Maka kita tak pakai pikiran. Nampak tak? Sedangkan Allah bagi kita 3. IQ, EQ, SQ. Kecerdasan mental, otak kita nak anak kita IQ tinggi, makan lain tu, makan lain ni, supaya IQ tinggi maknanya dia cepat pandai, boleh baca, dapat ingat cepat, semua. Betul? Itu kita kata kecerdasan IQ kita. Semua orang kita nak ada. Sebab itu kita suka menuntut ilmu. Betul? Jadi kalau kita mati tadi, apa sebab takut? Maka kita bercakap atau kita berfikir, kita bertindak ikut perasaan. Boleh nampak? Jadi masa dengar ceramah pasal mati takut, keluar dewan hilang. Betul? Ini bermakna kalau beginilah kita menuntut ilmu, kita tidak akan berubah. Kita tidak akan berubah. Jadi sekali lagi yang kita nak angkat, kita kalau boleh nak berfikir ke dalam lagi sikit, okey, supaya apa yang kita rasa takut tadi itu membantu kita untuk membuat perancangan. Membantu untuk kita mengubah apa yang aku percaya, apa yang aku nak pegang. Kalau ingat mati, aku nak pegang apa, aku nak ingat apa, aku nak buat apa, aku nak rasa apa, yang akhirnya boleh menambah satu nilai hidup, value in life. Okay, katalah kalau kata apa nilainya bagi air macam ni. Ini cerita dah tahu dah saya pegang apa ni, air ke botol? Kenapa jawapan air je, botolnya hilang? Boleh tak air ni masuk tanpa botol? Maka itu kita kata IQ kita pun tak tepat. Kita pegang apa? Mi pegang apa? Pegang botol air. Tak pegang air sikit pun tak pegang air. Tapi selambelan je kita cakap, pegang air. Seolah-olah kita lupa botolnya. Betul? Kita lupa kulitnya kerana ingat isinya. Betul ke salah? Jumpa durian, jumpa isi je, tak jumpa kulit. Makan tak kak? Makan tak? Kenapa tak makan? Bermakna kulit untuk penting ke tidak? Tapi kenapa kulit air ni tak penting? Air ni tak sampai atas meja kalau tak ada kulit, kalau tak ada botol. Mana penting? Air ke botol? Dah balik-balik dah. Sebab kita tak ada latih berfikir ni. Botol berisi air, ya Allah. Kalau tak ada botol, air tak sampai sini. Betul? Jadi mana lebih penting? Okay. Di situlah kita dikendaki. Kalau boleh, bila kita menuntut, bila kita belajar, bila kita membuat tindakan, bila kita berfikir, kita nak berfikir sampai hujung. Di mana aku buat prinsip, air ni tak boleh sampai sini kalau tak ada botol. Tetapi pusing kok mana pun, botol siapa buat? Manusia. Air siapa buat? Allah. Jadi mana lebih penting? Mana lebih mahal? Padahal sebut pegang air je ni. Bermakna jangan sampai kita lupa kulitnya untuk dapat isi. Boleh nampak? Artinya jangan permudahkan kulitnya. Jangan permudah kulit. Itu cara kita berfikir yang kita kata terlepas dari benda yang patutnya penting. Kita bercakap dengan orang baik, cakap dengan anak kasar. Sebab apa?
Marah dengan orang sikit je, marah dengan anak. Sampai 2 pagar dengar. Apa sebab? Biar orang kata kita baik. Baik tak tu kalau ada perasaan itu? Maka sekali lagi, mengapa ilmu yang kita gali berpuluh-puluh tahun ini di Al-Falah ini tidak membuat kita benar-benar berubah? Tidak membuat kita benar-benar cinta dengan Allah. Kita tak rindu pun dengan Allah. Rindu kampung, rindu sungai, rindu laut. Betul? Rindu nak jalan. Ya Allah, raya, jalan raya macam jeram. Tak tahu nak cakap. Berantu Umi ajak balik kampung nak tengok kubur. Tolak pukul 3 pagi. Bangun pukul 2 pagi. Tahajud tengah jalan. Aku gila. Subuh tengah jalan. Tujuannya apa? Nak elak jam. Bayangkan macam mana jam mengubah cara kita berfikir, mengubah cara kita bertindak. Baru dapat matlamat. Kalau kata gila 3 pagi nak jalan tak raya, kosong jalan, bahagia tak? Maka kepada orang yang menggunakan logik, guna akal, gila 3 pagi nak jalan, bukan nak pergi Mekah, Madinah. Nampak dah? Maka kita masa itu kita bertindak mengikut fikiran kita. Sebab kita logiknya kalau tengah malam orang tak ada. Kedua, kita kata perasaan. Apa perasaan kita kalau berjalan tengah malam? Agak-agak tenang, betul? Apa sebab tenang? Maka alasannya masih alasan yang bersekitar, tidak mengikat kita dengan Allah. Kita nak rasa tenang, nak rasa lapang, kita rasa kita yang menguasai jalan. Kita yang menentukan jalan tu lapang ke tak lapang. Nampak tak? Jadi dalam perjalanan itu ada Allah ke tak ada? Ingat Allah ke tidak? Mana ingatnya? Dah ingat lapang. Nampak tak? Sedangkan yang nak menentukan perjalanan itu sampai ke tak sampai, selamat ke tak selamat, tak apa? Bukan jalan lapang. Bukan tengah malam. Kalau Allah nak bagi tak sampai, boleh ke tak boleh? Boleh. Ini pemikiran yang salah. Akhirnya kita kata kalau tak nak jam jalan tengah malam, betul ke salah? Betul ke salah? Dah takut nak jawab dah ni. Gila doktor dah tak apa kuliah yang dibagi ke kami ni. Ini kita kata mental exercise. Supaya kita dapat, kalau jalan tengah malam pun, berjalan pukul 2 pun, kalau Allah kata tak sampai, tak sampai. Kalau Allah kata susah, susah. Palang tol tu tak naik. 3 pagi orang tak ada, tapi masuk sebab tak naik. Adik Mai kata, kenapa pula palang dia tak naik? Cabut je kat tu, masuk touch and go. Boleh nampak? Kerana bukan mahunya kita. Jadi sekali lagi, apa yang Umi nak bawa, kita tidak boleh berfikir ikut logik kita. Logiknya tengah malam tak jam. Perasaannya apa? Tenang. Ada lagi tak nak fikir? Ada doa dah. Dah jalan tengah malam, dah tenang, rasa tak payah doa dah. Oh doa, kenapa doa? Jalan lapang dah. Hati tenang dah. Nak selamat sampai. Tapi doanya kecil sangat. Harapannya kecil sangat. Kerana kita sudah ada keyakinan kalau berjalan tengah malam kita selamat terang benderang lapang dah. Inilah salahnya kita. Akhirnya balik kampung, lama kita sampai pukul 9 pagi jangan main-main. Siapa nak balik cepat tak nak jam balik 9 pagi. Itu mahunya siapa? Nah kan nak kata mahu kita sendiri. Allahnya ada tak? Di sinilah akhirnya kita tak bersyukur dengan campur tangan Allah. Bila tak masuk campur tangan Allah, kita rasa tol tu kita punya. Kita rasa jalan tu kita punya. Tindakan kita paling betul. Sebenarnya tindakan kita tu betul dengan adanya apa? Campur tangan Allah. Di sini yang akhirnya kita berjalan tak ingat Allah dah. Tak payah nak berhenti-berhenti. Kita jalan lapang je ni. Maka penggantungannya kepada Allah jadi susah. Akhirnya kita balik kampung jadi bangga. Kita balik kampung tak ada jam. Buat macam kita. Allah ada tak masa itu dalam ayat itu? Tak ada Allah. Di sini tergelincirnya kita bahawa apa yang Allah bagi kepada kita itu, kita rasa kita yang kuatkan, kita yang rancang, kita yang menentukan, kita yang berjaya, bukan Allah yang bagi berjaya.
Maka kita nak angkat sekarang ini, kita tidak boleh berpegang hanya pada logik, kita tak boleh berpegang pada perancangan kita semata-mata, kita tak boleh pegang selesa yang kita pilih, kerana semua itu ada di tangan Allah. Maka sekali lagi kita nak balik, kalau berfikir secara spiritual, nak bawa sikit cara berfikir supaya kita mengubah. Mesti kita nak berubah. Macam tadi kita kata, Mi pegang apa? Botol air. Betul? Mana paling mahal? Apa sebab air paling mahal? Ciptaan. Kenapa ada separuh air ni? Rasa-rasa nak minum tu kan, nak buang ni. Kalau puan-puan dibagi air mineral ni separuh, nak minum ke tak? Kenapa? Itulah ceritanya. Hilang Allahnya. Faham tak hilang Allah? Tadi kata nampak air, nampak botol. Mana paling besar? Mana paling mahal? Air. Sebab apa mahal? Ciptaan Allah. Allah yang bagi. Betul? Kalau tak ada air, botol ni kat mana? Tong sampah. Tong sampah. Jadi kalau orang bagi suku, bagi setengah pun, patutnya apa? Kalau dia ingat Allah, dia ingat air ini ciptaan Allah, tak boleh buang. Kalau kamu tak sayang air ni, kamu tak sayang Allah. Di sinilah kita kadang-kadang kufurnya tak sengaja. Jadi dosa yang tak sedar, dosa yang tak sengaja, dosa yang tak bertaubat. Saya tak nak minum air ni sebab ada orang minum dah. Nampak ke tak nampak? Atas meja siapa nak berani minum? Mesti dah masuk dalam gelas tu. Yuk. Betul tak? Tapi otak kita kata apa? Separuh ni lebih orang. Masya Allah. Apa sebab kita cakap begitu? Itu kita ikut otak kita. Otak kita tak sampai kepada kaitkan hubungan dengan Allah. Maka dari hari ini, kita nak ubah ni. Kita nak ubah pemikiran kita supaya semua tindakan kita cantum dengan mahunya Allah. Boleh faham? Siapa yang buang air mineral ini kerana tuduhan yang mengatakan ini orang dah minum? Salah, betul. Dia pertama salah membuat tuduhan. Kedua, dia salah kerana dia terlupa dalam ini ada ciptaan Allah. Tidak menghormati ciptaan Allah bermakna berdosa. Nampak tak dosa yang kita buat tak perasan? Akhirnya kita tidak bertaubat. Walaupun lepas Ramadan tapi mukanya tak nampak cerah. Kerana taubatnya belum diterima. Boleh nampak? Masih lagi nak fikir jahat. Masih lagi nak fikir tak cantik. Masih lagi tak tenang. Masih lagi tak lapang. Masih lagi sikit bersyukur. Kerana kita kadang-kadang buat dosa yang kita tidak sedar. Boleh nampak apa yang Umi nak terang ni? Jangan sebab kita kata yang paling takut syirik yang kita tak sedar, tak sempat taubat. Munafik yang kita tak sedar. Okay, kita berjanji tapi kita tak kisah. Allah minta maaf lah, tak lupa lah pula. Apa sebab kita buat macam tu? Mudah sangat. Sedangkan Nabi dah kata siapa berjanji dan mungkin kamu munafik. Tapi kita ingat dalam kepala, tak sampai ke perasaan dan tak sampai ke hati. Kalau janji wajib pun. Apa sebab kita suka je alah, dah cakap dah. Terlupa lah buat semana, tak sengaja. Macam-macam alasan. Kerana kita tidak pernah mengangkat janji itu sebagai satu daripada kontrak dengan Allah. Janji dengan anak, janji dengan cucu. Nanti opah balik, opah beli gula-gula. Okey tak? Alah, sorry lah opah lupa. Cucu kejar. Kita rasa bersalah tak? Ya kan? Tak apa, esok-esok opah beli, okey? Kita tak rasa bersalah, tak pun minta ampun pada dia dan tak minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku dah janji dengan cucu tadi nak beli. Sebab itu kalau kita pegang janji nak beli gula-gula untuk cucu, pusing kok mana, mesti pusing balik. Aku belum beli gula-gula untuk cucu, tadi dah janji. Akhirnya kita mewariskan janji kosong dengan cucu kita. Dosa ke tak dosa? Sedar ke tak sedar? Taubat ke tak taubat? Ya ampun tuanku, tak taubat, cucu je kot. Cucu je kot.
Ini yang kita kata munafik tanpa sedar. Akhirnya taubat kita banyak yang sangkut. Perubahan yang nak dibuat banyak yang tak lagi. Tak jadi. Saya berazam lepas jadi puasa ni saya nak jadi orang paling baik. Saya tak nak ngumpat lagi, tak nak bohong lagi. Allah, baru raya je dah bohong dah. Minta maaf lah kuihnya gini-gini. Saya tak dapat balik sebab gini-gini. Ya, kita ada alasan tu. Ya tak alasan tu? Kadang-kadang tak ya, tapi kita selamba je. Apa sebab? Hatinya mati. Hatinya mati. Hatinya mati, belajar masuk sini, keluar sini. Tak masuk jadi amalan. Boleh nampak? Sebab itu kita kata kekuatannya nak dibangun. Pertama, jangan hanya berfikir pakai otak. Jangan hanya berfikir pakai perasaan. Tetapi berfikirlah kerana mengingat ada hubungan dengan Allah. Boleh nampak? Ini satu paradigma yang kita nak ubah sebab kita dah raya. Patutnya taubat kita dah terima, ibadahnya dah banyak. Kita masih mengharap syurga. Betul? Siapa yang hari-hari membayangkan dia sedang menerima hadiah puasa daripada syurga, daripada Allah. Jangan tanya kamu dapat apa, aku yang akan bagi. Bila bagi nanti jumpa di syurga. Sudah tergambar atau tidak hari-hari aku nak jumpa syurga. Kalau puasa 6 pada minggu keempat baru start. Bukan salah, Min tak kata teruk doktor ni, suka kita lah nak buat berapa pun. Bukan itu tujuan Min. Tujuannya ialah kalau kita merasa bahawa kita rindu dengan Ramadan, kita nak berdoa, ya Allah, itu bertemu tadi Rasulullah kata, berdoalah kita sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Kita doa, hajal kita tak tahu. Sempat ke tak sempat. Okay? Ini kekuatan. Maka sekali lagi, belajar berfikir, setiap benda yang kita buat, setiap benda yang kita fikir, mesti balik kaitkan dengan Allah. Itu kita kata melihat secara spiritual. Tengok air tak jumpa botol, tak jumpa apa. Tapi saya jumpa Allah. Barulah sesuai. Kemana pun kamu menghadap, di langit ini, di bumi ini, pasti kamu tetap menatap adanya Allah. Ingat senang ke nak dapat? Tengok dinding ingat Allah, tengok lantai ingat Allah, tengok orang ingat Allah, tengok musuh ingat Allah, tengok orang baik ingat Allah, tengok orang jahat ingat Allah. Betul tak kalau tengok orang jahat ingat Allah? Rumah kunci banyak-banyak sebab apa? Takut orang jahat. Orang jahat tu siapa cipta? Rezeki orang jahat tu siapa bagi? Oh tak. Takutnya setengah mati, buruk sangkanya setengah nyawa. Mesti kunci begini, nanti kalau begini nanti orang jahat tu jadi begini. Kasut tak boleh tak luar pun. Habis. Jalan dah takut dah. Apa sebab takut? Berjalan ni takut jalan besar ni. Apa sebab? Takut orang rampas, takut gelang, takut orang takut yang paling banyak sebab apa? Kita bukan takut Allah, takut orang. Bila kamu mula takut orang, bermakna dengan Allahnya apa? Jauh ke dekat? Kosong. Ini silap besar yang sedang kita alami. Silap besar. Sebab itu kita mudah riak, mudah ujuk pindah, mudah sangat buruk sangka. Sedangkan dah belajar dari Qabliyah, buruk sangka cabut semua ibadah. Bayangkan dah puasa dah tahlil, dah apa kata, dah tahajud, dah gitu dah gini, tapi masih ada buruk sangka. Jangan percaya, dia nampak baik tu. Wish. Tahu ni kuliah. Ya sayang. Sila. Nak tanya ke apa? Oh nak ke tandas. Okey, jangan, no problem. Okay, selalunya orang angkat tangan nak tanya. Betul. Maka sekali lagi apa yang Umi nak tekankan pada pagi ini, bukan sekadar tajuk mati, tetapi nak masuk dalam kepala, ingat mati itu wajib. Setiap yang mati, yang hidup pasti. Tapi kita ingat mati berapa minit? Bila sakit satu. Lagi bila? Bila susah lagi. Nak susah tak? Tuhan, jauhkan hamba dari kesusahan dan kesulitan. Ya Allah, jauhkan hamba dari kesusahan dan kesulitan. Jauhkan hamba dari sakit wabak COVID, ya Allah. Sedangkan sakit itu pancing, ya Allah, nak angkat kamu. Tapi sebab otaknya tak nak fikir tentang Allah, sakit tu jadi takut, sakit tu jadi susah, sakit tu jadi beban. Kita jaga orang sakit, kita jaga mak kita sakit. Tak sempat buat itu, buat ini. Allah sengsaranya.
tengok muka anak-anaknya, tengok mak jaga maknya sakit. Bahagia ke tidak? Sebab kita tak tengok mak sakit itu adalah hadiah dari Allah untuk kita dapat ibadah. Nak pegang kunci syurga kemai-kemai. Kebanyakan kita belum mak sakit, ayah sakit, susah nak gembira. Belum suami sakit, hu-ha. Apa sebab? Kerana kita tidak memikir, tidak melihat bahawa menjaga orang sakit itu satu ibadah yang sangat hebat. Melawat orang sakit, pahalanya sebesar gunung Uhud. Itu baru melawat orang sakit. Kamu jangan lama-lama melawat orang sakit. Tanya sikit, doa sikit, gosok sikit, sebalik. Bukan meramal, oh kau sakit macam ni jalan ni. Masya Allah. Macam kita malaikat maut. Boleh nampak? Apa sebab begitu? Kerana kita berfikir tentang sakit tak sampai kepada hakikat. Ini mahunya Allah. Ini ketentuan Allah. Ini hari terakhirnya memang. Siapa ingat hari ni hari terakhir? Untuk dia. Kat tangan. Mati kata. Yang turun rumah tadi dia fikir, ya Allah hitam kuntah ini hari terakhir aku di Al-Falah. Ada tak yang terfikir? Sebab kita tidak diasuh begitu. Kita tidak dibimbing begitu. Makanya datangnya ngantuk ke tak ngantuk ke, sekejap ke lama tu pulanglah. Sebab itu kita tak kisah nak ambil nota ke tak ambil nota ke. Kita tak rasa penting pun. Alah dia tak minggu ada, dia tak hari ada. Ish. Yang datangnya sama. Nilainya sama, prinsipnya sama. Apa kita kata? Pegangannya sama. Ada kuliah banyak hari ada. Puan Salwa rajin cari penceramah. Memang dia ceramah. Puan Salwa dapat pahala cari penceramah. Okay? Tapi kita datang sebagai orang biasa, rutinitas. Rutin. Kesian buat dia tadi penceramah datang je lah. Dapat tak dapat lain cerita. Betul tak tidak? Pertama kita tak pernah fikir ini hari terakhir. Sebab itu bila Salwa mesej, Umi tak boleh kata no. Apa sebab? Entah ini jemputan terakhir. Bila kamu ingat ini solat terakhir. Ini lawatan aku ke Al-Falah yang terakhir. Agak-agak kalau yang terakhir rasa nak cuai tak? Rasa nak sembang tak? Rasa nak gelak-gelak tak? Rasa nak berangan tak? Rasa nak ngantuk tak? Tak. Mengapa bila kuliah ngantuk? Mengapa bila kuliah tak berubah? Datang segantang Al-Falah ni, one of the best masjid in Selangor. Speakernya bintang-bintang semua bu. Umi yang tak bintangnya, saya semua bintang-bintang. Nampak tak? Tapi ada tak orang dengki lagi? Ada tak orang sombong lagi? Al-Falah tu orang kaya je. Yang main. Ambil dengar tu je. Mereka lah kaya, kita pun kaya kok. Kerana kita banding orang kaya dari harta. Orang kaya dari bajunya. Orang kaya dari jubahnya. Orang kaya dari keretanya. Kita tak tengok hatinya miskin dengan Allah. Nampak tak? Sebab itu jangan menilai manusia berdasarkan apa yang kita nampak. Kerana mata ni jahat. Mata kita buat penilaian selalu tidak adil. Tengok orang tu pakai jubah panjang-panjang. Oh ni warak orang jadi. Tak tahu lagi. Tak jubah-jubah dia. Nak tak nak pakai bukan nak jubah pun. Tapi dah anak beli pakai dah juga doktor. Masya Allah, dia pakai ikhlas ke tidak tu? Dia pakai kerana Allah ke tidak tu? Ya Allah, ini kuih ni Salwa bagi ni. Makan, jangan tak makan. Tak sedap pun makan. Sebab apa? Ingat orang bagi. Bukan ingat Allah bagi. Ini rezeki dong. Sebab ini pertemuan ini rezeki. Apa sebab kita tak kata ini pertemuan terakhir? Kita tak pernah fikir hari ini hari jadi kita melalui hari mengikut cita-cita kita. Bukan cita-citanya Allah. Mana mungkin kita kata orang mukmin itu orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling ingat dengan Allah. Orang yang mengatur hidupnya berpandukan apa yang Allah tentukan. Tak, ini kita dah merancang begini. Kita rasa kita begini. Macam orang merancang beli rumah lah. Betul? Nak begitu, nak begini, nak tempatnya begitu, nak begini, hallnya begini, nak tempat depan ada tasik, belakang ada kebun. Wah. Dia pernah merancang tak rumahnya di sana? Macam mana? Berapa ramai pagi ini bangun, lihat rumah yang ada, teringat rumahnya di sana macam mana? Kalau rumah sini 3 juta, rumah bawah tanah tu besar.
Kalau semua orang rumah besar fikir aku ada rumah yang aku mesti siapkan. Kalau kat sini ada aircon, kat bawah tu ada aircon. Kat sini ada kapet, bawah tu ada kapet. Kat sini aku selesa, kat bawah tu selesa. Orang besar, rumah besar, orang kaya yang dapat hubungan dengan Allah, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan bangga dengan rumahnya. Dia tidak akan merasa rumah tu sebagai self pride dia. Dia rumah saya, jom tengok ni bilik dapur, ni bilik tu, ni bilik ni, bilik. Sampai bilik tidur pun tunjuk kat orang. Jangan main-main. Itu kosong dengan Allah. Boleh nampak? Kita nak ubah sekarang sikap. Jadi JK masjid je boleh angin tu. Jangan main-main. Kan saya dah tulis notis, saya kan dah bagi tahu, saya kan dah masuk dalam WhatsApp, kan dah masuk dalam grup, wah, I'm the biggest. Berapa orang tadi sempat tengok WhatsApp? Syukur malam tadi sempat tengok WhatsApp, hari ni bye-bye. Atas izin siapa? Bukan panggilannya Salwa, panggilannya Allah. Bagi datangnya bahagia walaupun bidang terkejut. Ini tetap ibadah. Mampu atau tidak kita bahagia? Last minute baru kita begitu. Ya Allah, takut. Ramai tak orang cakap macam tu? Ramai. Saya tanda ini kerja last minute ni, bukan jenis saya lah. Oh, mak oi bangganya. Seolah-olah panggilan tu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nampak tak? Akhirnya kita lupa setiap panggilan, setiap Allah tunjuk tu, setiap ditunjuk tu siapa bagi? Allah bagi. Maka mari kita sama-sama ubah balik sikap. Ubah balik cara berfikir. Kita tak nak pakai otak kita. Kita tak nak pakai perasaan kita. Sahaja kita nak pakai apa yang Allah mahu. Boleh nampak? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kalau kita sebut mati, yang dalam kepala tergambar apa? Dalam kepala ingatannya apa? Ingat apa? Tak siapa jawab je lu. Tembak je salah tak apa. Kalau sebut dengar mati, ada kematian, kita fikir apa? Tanah kubur lagi. Bukan nangkir. Oh, dah masuk dalam lah. Cepatlah. Kalau dengar berita kematian, sebab itu setiap kematian yang kamu dengar, baca Fatihah. Kerana giliran kamu akan sampai. Ini giliran jiran kamu, esok kamu. Rasa-rasa nak ngumpat lagi tak? Di sinilah salah fikiran. Pergi orang meninggal, sian dia kan, anaknya kecil-kecil lagi. Marahkan siapa tu? Di situlah munafiknya. Di situlah munafik yang taubatnya tidak diterima. Sebab kematian bukan hak manusia. Kematian bukan perancangan manusia. Perancangannya Allah. Jadi kalau orang melihat kematian dengan mata yang bersama Allah, mata yang dekat, hati yang dekat dengan Allah, syukur alhamdulillah dia mati muda, dosanya sikit. Anak nanti Allah urus. Setiap anak ada yang atur. Siapa atur? Allah atur. Kenapa kita sakit perut? Kasihan anaknya kecil-kecil lagi doktor. Wah. Kamu ni hamba Allah ke bukan? Kita pun kita pun kesian juga tengok termasuk dah sekapal. Kita pun termasuk munafik tu. Kita pun munafik syirik dengan Allah. Tak nak terima Allah maknanya apa? Tak nak terima ketentuan Allah maknanya apa? Kamu lawan Allah. Sebab itu Nabi Nuh kata apa? Sebab orang-orang Nabi Nuh kata, orang kata dia nak balasan dia Allah. Datanglah kita kata orang nak tengok ni apa balasannya. Nabi Nuh kata apa? Ni surah Hud. Okay. Datanglah apa yang kamu kata Allah nak bertanggung bala. Bayang Nabi Nuh 10 tahun dakwah dapat 1. 10 tahun dakwah. Ini sejam je dakwah. Nabi Nuh 10. Senang ke susah? Susah. Okay. Jadi dicabar lagi. Nabi Nuh kata, aku memang nak bagi kamu. Aku memang nak bagi petunjuk kat kau. Aku memang nak bantu kamu semua.
Okay? Tetapi Allah pilih kamu untuk jadi syirik. Allah pilih kamu untuk jadi kafir. Allah pilih kamu untuk tidak beriman. So what? Datanglah Tuan Guru dari syurga pun. Kalau Allah kata kamu tercampak ke neraka, kamu ke neraka. Kerana hujungnya adalah Allah. Hujung kita ni pun tak tahu jumpa syurga ke tak ni. Sebab itu saya kata bila kematian, ini mahunya Allah, ini tugasnya Allah, ini petanya Allah. Kalau kesian bantu buat kempen. Yang meninggal ini anaknya begini-begini, orangnya susah, suami begitu-begitu, dia tak bekerja. Usahakan supaya kita boleh jadi taat. Tak, kita kesian, dia kan tak tahu macam mana. Itu bukan dengan Allah. Dengan Allah kita terima. Takut COVID, takut mati. Betul ke tak? Ni pakai dengan ni COVID ni. Oh, jangan main. Oh, bukan sebab COVID tak pakai. Dah. Tuhan kata pakai furdah, saya siap. Tak nak. COVID tu pakai. Takut COVID ke takut Allah? Di situlah tergelincirnya kita. Kita takut sangat kalau tak buat vaksin. Bayangkan orang 3 vaksin, kena 4 kali. Malam kebetulan izin Allahnya dapat jemputan hari raya. Singgah rumah ada kawan seorang. Aku heran mereka pakai semua dah, buat vaksin 3 kali, 4 kali doktor kena COVID. Sekarang hidup ke mati, syukur Alhamdulillah dia masih hidup. Allah nak ampun dosanya 4. Kalau kita pula kata apa? Oh lah, dia buat macam mana, dia pergi mana, dia jumpa siapa, dia banyaknya soal. Itu yang kita kata munafik dengan Allah tadi. Yang nak bagi sakit siapa? Yang nak bagi sihat siapa? Allah. Kalau kamu vaksin banyak-banyak kali pun, bukan vaksin yang menentukan kamu hidup ke mati, bukan vaksin yang menentukan kamu sihat dan walafiat. Di sinilah silapnya kita, tergelincirnya kita dan berdosa sepanjang hidup tanpa sempat dan tanpa ingat nak bertaubat. Akhirnya banyak taubat kita yang kita tidak minta dengan Allah. Akhirnya buat kerja ini, buat kerja, pergi kuliah, semua dengar dah. Tak ada penceramah yang tak ada. Yang top-top di Malaysia yang saya tak dengar. Saya sehari 4 tempat ceramah pergi. Jangan main-main. Dia lupa yang dia bercakap itu pun dah kosong dah. Tanggal dah. Kerana ibadah yang Allah terima, ibadah yang kamu sembunyikan. Ibadah yang kamu sembunyikan. Seorang ulama dia berpuasa sunat 40 tahun. Suami isteri tak tahu. Isteri tak tahu dia berpuasa sunat 40 tahun. Kerjanya jual barang kat pasar. Pagi-pagi suami isteri minum, isteri bawa bekal. Bagi bekal kat suami dengan harapan nanti suami makan. Suami bawa bekal bagi kat orang susah kat tepi pasar. Okay? Balik berbuka sama isteri. Makan malam je lah. Makan pagi, makan malam. Tahu tak suaminya, isterinya, suaminya puasa? Tak tahu. 40 tahun kita elan Pak Gantang, bang kita puasa ni tak. Cakap anak mak puasa gini. Telefon WhatsApp, kita puasa. Awak tak puasa ke? Awak dah habis ke puasa 6? Saya dah habis dah. Itu pun tergelincir kosong lah. Jangan tanya dah habis ke belum, terpulang dia lah. Kadang puasanya habis tapi tak dapat apa-apa, kosong. Sebab kita terlupa setiap yang kita gerak ini atas mahunya. Kita boleh puasa 6 bukan kerana kita, bukan hebat kita. Kerana Allah bagi ruang. Tapi kalau hujungnya ria, saya minggu pertama dah habis dah. Saya raya kedua dah start dah puasa 6. Buat apa nak cerita kat orang? Siap tanya orang, kau dah habis belum? Apa, kau malaikat maut ke apa? Ini yang kita katakan munafik, tergelincir yang kita tak sempat nak bertaubat. Sebab kita tak perasan kita salah. Jelas sekarang? Maka sekali lagi, diri kita botol ke air? Diri kita sekarang botol ke air? Tak tahu nak jawab. Tak tahu jangan rempuk. Minta maaf, tak tahu nak jawab. Boleh nampak? Not sure, so don't answer. Ibadah not sure, don't do. Nampak tak? Aku tidak terima ibadah yang pura-pura, yang sangka-sangka, yang ikut-ikut, yang kamu tak tahu sebab dan alasannya.
Jadi itu juga kita kata kita tak tahu tapi lagak tak. Dosa tak? Dosa tak jawab marah, jawab bermarah. Teruk doktor ni lah. Huru hara kuliah. Sebab minat dari hari ini kita akan apa pun yang terjadi, apa pun yang kita buat, kita jumpa Allah dulu. Kenapa jari aku luka siang ikan? Pada aku dah hari siang ikan. Kenapa jari aku ni luka siang sayur? Pada aku dah siang sayur ni puluh-puluh tahun. Kenapa tanya kenapa? Tadi sebab gitu, tadi sebab gini. Betul? Ini memang PL kita. Semua tanya. Macam mana boleh jatuh? Sakit tak perut? Otak sakit jatuh sebab siapa? Allah bagi untuk kamu belajar. Apa perasaan jatuh? Sakit ke menyesal? Itulah kita kata jangan jalan kat situ, jalan kat sini, yang pergi jalan kat situ juga kan dah jatuh. Sesal tak tu? Ini ayat-ayat kita hari-hari yang ayat-ayat melekangkan kita dengan hubungan dengan Allah. Okay. Saya dah cakap kan, asal buat juga. Kan saya dah larang, kenapa buat juga? Oh Allah, dia terlupa hati dan jasad kita ni tergenggam oleh Allah. Kita nak jadi baik. Berapa orang ramai nak berusaha nak jadi baik? Siapa nak jadi baik? Angkat tangan. Oh semua, Masya Allah. Siapa yang dah rasa dia baik? Angkat tangan. Tak tahu. Sebab kita bukan penembangnya, kita bukan penyukatnya, kita bukan pemarkahnya. Nampak tak? Bila kamu mula merasa baik, setan dah jadi raja kepada kamu. Oleh itu sekali lagi, tolong balik kaya ya Allah. Aku datang masjid hafalan ni kerana-Mu ya Allah. Jangan Allah tahu doktor tak apa-apa cakapnya begini. Nampak? Aku tak dapat apa-apa pun. Ada macam tu. Pergi tadi nampak gelak-gelak nyanyi-nyanyi je. Oh jangan. Kalau kamu datang kerana Allah, setiap langkah dia pegang. Balik kerana Allah, setiap langkah diberi pahala. Dia beri ampunan, datang dia beri ampunan, balik dia bagi pahala. Maka sekali lagi pagi ini kita nak sama-sama tengok apa pun. Ya Allah, besarnya gelar, gila betul. Ini dia tak orang cakap tak ada ke besar lagi. Ada tak orang tegur ni? Mesti ada punya. Asal besar sangat ni. Ini kebau minum ni. Nampak tak? Dia kita tengok yang tak cantik dulu. Sebab itu kita tak cantik. Susah sangat nak puji. Syukur Alhamdulillah mak. Oi. Pertama syukur cantik ke syukur apa? Besar ke apa? Apa yang nak disyukur dulu ni? Ada cabar. Itu nak jawab tu setengah mati. Padahal simple je ni. Sebab kita tak biasa menilai, meletakkan Allah ke depan. Kita menilai ikut otak kita yang jahat ni. Ya Allah, gadabak je. Kurus semangat. Kecil hati Salwa. Teruk doktor gelas bersalah, tak bagi bersalah. Kita tak sebab dia penutup. Dia pun bagi alasan. Dah, bukan. Saya pergi kerana Allah. Allah izin nak gelas ni naik atas pentas. So what? It's not yours. Bukan your decision. Allah decision. Bagi besar, senang. Orang nak minum minyak gali senang. Tak payah tuang minyak gali. Betul ke tidak? Itu kalau melihat dengan perasaan. Tadi kalau melihat dengan hati, baik kata melihat dengan Allah, melihat dengan hati. Apa yang ternampak dulu? Besar nampak dulu. Itu kita berut tu. Itu memikir. Otak menilai. Faham tak? Semua nilai. Ya Allah, bajunya biru sangat. Bajunya merah sangat. Bajunya kuning sangat. Lantak lah baju kuning, baju biru pun. Dah kecil hati dia tengok baju dia. Ya Allah. Terasa cepat tu. Padahal dia dapat pahala kalau pakai kerana Allah. Tapi kalau pakai kerana nunjuk-nunjuk, jadi memang teruk lah. Memang kosong lah pahalanya. Maka yang pertama yang nak dangkal kalau tengok ni nampak apa? Fikir apa? Perasaannya. Hatinya kata apa? Ada? Ada cawan minum. Tapi tadi apa? Besarnya, kuningnya, apa, kedabaknya. Itu datang dulu. Itulah otak kita jalan dulu, terlupa Allah. Bila terlupa Allah, syukur tak? Terima kasih Salwa, masih ada gelas. Syukur, Alhamdulillah. Abuk tak masuk, apa tak masuk. Betul? Kalau ada lebih ustaz-ustaz, kita minum sikit dapat pahala. Dapat terang hati kononnya. Tak boleh, dia lebih orang. Padahal cawan
minuman je kot. Botol pun kata lebih tak boleh minum. Buang je. Kerana tidak termasuk Allah melihat ciptaan Allah. Boleh faham tak saya nak bagi faham ni? Jadi sekali lagi, dari hari ini sampai kita mati, kita tidak buat ikut fikiran kita semata, tidak ikut perasaan kita semata, tapi ikut apa Allah mahu. Jadi kalau terfikir pasal mati, ternampak orang mati, hadirnya di majlis orang mati, apa yang kita nak pertama kita nak baca? Apa yang kita nak bertindak? Tindakan kita apa? Pertama, setiap yang hidup pasti mati. Mati ada bersebab, ada tanpa sebab. Apa sebab meninggal? Itu ayat biasa kan? Macam mana boleh meninggal? Meninggal lah. Sebab tak ada ilmu, maka soalannya apa? Macam mana boleh meninggal? Ya Allah. Macam mana meninggalnya? Nyawanya dicabut lah. Kita pula hurai. Mula dia aksiden, lepas tu patah kaki, lepas tu patah tangan, lepas tu kecil manis, lepas tu jantung. Oh Allah. Siapa kita men? Mati men mati ya. Kenapa mati? Mahunya selesai tak? Dengar cerita, mula-mula dia pergi pensan, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia patah, lepas tu dia banyak tak dia punya baca berita? Padahal dosa kadang-kadang cerita tu tak benar pun. Betul? Banyak dosa ke sikit dosa? Banyak. Jadi taubatnya kena banyak. Minta maaf banyak. Nak memberi ni saja pun habis setengah jam, habis 1 jam. Haru biru. Maka dari hari ini kita jumpa siapa, tengok orang sebelah. Ya Allah, apa kita fikir? Kita tengok orang, tengok apa dulu? Tengok baju dia. Itulah mata jahat. Bagi apa? Tengok apa lagi? Tengok kereta dia. Wow. Jahat ke tak jahat? Dunia, tamak dunia lagi. Apa lagi tengok? Kasut dia. Vogue. Handbag dia, cincin dia, gelang dia. Betul? Akhirnya lupa dia siapa. Nak bagi salam pun takut. Ish, nak tegur, tak tegur ni. Macam mamak datin je ni. Salam memang banyak datin-datin ni pemain. Contoh. Kerana kita membuat penilaian berdasarkan otak jahat kita. Kita tak senang dengan orang senang. Kita tak senang dengan orang kaya. Dia tu orang kaya pasal sombong. Siapa orang kaya kata? Hati kata tak nak ngaku. Bila tak tahu kaya kejap. Kenapa tak nak ngaku? Bukan sebab yang tahu Allah je dah. Tapi dalam hati kita apa? Berbunga-bunga. Aku le. Rumah paling besar aku le. Hanya tak keluar. Orang Subang Jaya, siapa kata orang miskin? Siapa kata orang Subang Jaya orang miskin? Tak ada, tapi tak nak ngaku. Tapi act-nya. Pak kereta nak park tengah-tengah supaya orang nampak. Ni kereta saya. Hati-hati dah. Setiap gerak tu. Kamu nak parking kat mana? Kamu nak orang nampak ke mana? Kamu nak sebut pakai kereta apa? Oh, pakai kereta kancil, malu pula park jauh-jauh. Supaya orang tak nampak. Seolah-olah hidup kita dengan kereta. Kereta tinggal dah. Boleh nampak. Jadi sekarang ini melihat seorang apa pun, binatang ke orang ke pokok ke, melihat ya Allah ini ciptaannya Allah. Pokoknya berbuah ke tak berbuah, ini mahunya Allah. Tengok apa pun. Boleh ke tidak? Tak payah lagi masuk otak kita dulu. Okay? Tengok anak kita, ya Allah syukur alhamdulillah kalau ada anak, meragam lah. Tapi masih ada anak. Ya Allah cucu aku. Dah aku cerita doktor cucu saya nombor 3. Ya Allah. Semalam lah. Cucunya 16. Cucu saya nombor 3 kemarin. Ya Allah doktor. Boleh nampak. Cucu siapa bagi? Allah bagi, layan je lah. Lalu layan tak layu empuk. Tapi layanlah kerana dia hasil ciptaan Allah. Tak boleh marah, tak jadi marah dah. Ini anak kita suka kita lah. Yes. Jadi ayah pula, ada apa? Nak apa? Yes. Sombong dengan anak. Macam anak dia, tak tahu itu pinjam. Isteri tengok isteri. Ada apa? Jadi tengok, syurga awak kat aku tahu tak? Wah, macam dia genggam je syurga tak siap. Dah. Dia mentah masuk gedok. Nampak tak? Tak payah sangat lah. Tak payah ego sangat. Sebab itu suami yang baik, suami yang sangat sayang. Aku nak bawa isteri aku masuk syurga. Engkau pergi je selangkah.
warahmatullahi. Itu bercerita lain pula. Betul? Sebab suami jarang pergi kuliah. Kita pergi nak cakap pula takut. Alah, pandai sangat, baru 2 hari baru pergi. Al-salah je. Nampak? Kerana apa? Semua ini hilang ketenangan, tercabut ketenangan. Tercabut sabar, tercabut syukur. Kerana salah bawa pikiran. Salah bawa tindakan. Kita masak sedap, siapa bagi sedap? Oh, dia memang pandai masak. Dia kan chef. Dia 20 tahun chef ni yang main-main. Ingat semua chef sedap ke? Bagi hotel, sedap ke tak sedap? Siapa yang bagi sedap? Sedap tapi punya siapa pegang? Yang buat masak tu sedap siapa? Chef Allah. Oh, chef tu. Bila makan kat restoran tu, masakan dia. Kita pergi-pergi, alamak, ini macam mana dia kata sedap? Sebab kita pergi niatnya atas rekomen sahabat. Bukan pergi kerana Allah, bukan makan tu jadi ibadah. Makan tu jadi ujian. Aku nak tengok betul ke tidak sedap. Betul ke dia kata sedap. Alah, apalah selera dia. Ini dia kata sedap. Loh. Berapa banyak dosa dapat? Sekali duduk dapat dosa 4 lori yuk. Sebab tak bawa Allah. Boleh nampak tak sekarang? Setiap yang kamu makan itu Allah bagi, bukan usaha kamu. Setiap yang kamu punya bukan kamu punya, itu pinjam dari Allah. Mana mungkin kedekut? Setiap tenaga yang kamu ada nak bagi tolong orang, kenapa tak nak tolong orang? Nampak tak? Sebab kita tidak merasa bahawa tindakan paling bijak untuk kita mengaku sebagai hamba Allah apabila kita melakukan ini semata, ayat sebut dalam mulut sebut dah, hati je. Kita tolong tak benar, terima kasih bida. Air pun dia tak bagi. Masya Allah, saya kata udah buat setengah mati orang daripada meninggal mandi kapan sampai ke kubur, ujungnya Allahu Rabbi. Nampak ada. Dengar pula sebab meninggal lagi kita sikit perut. Tahu tak dia tu meninggal begini. Betul? Kita tak pernah fikir pun kejadian itu. Allah nak bagi tahu kamu, giliran kamu tu dah dekat, umur kamu dengan umur dia sama. Sakit kamu tu sakit dengan sakit dia sama. Boleh nampak? Mampu atau tidak? Bila kita kata melihat kematian, ingat mati, kita jadi bertambah rajin. Kita bertambah sungguh-sungguh. Kita bertambah banyak ibadah. Kita paling dah bertambah sikit buat maksiat. Ini kalau kita melihat kematian itu datangnya dari Allah kerana Allah untuk bertemu dengan Allah. Boleh jelas? Sebab itu kita kata selalunya kita sebut mati itu membawa perasaan buruk, tak gembira, sedih, pilu, segala benda. Betul? Apa sebab? Sebab kita tidak melihat kematian sebagai apa yang kita katakan mahunya Allah, bukan mahunya kita. Jadi orang yang paling dekat, apa yang boleh, ya Rasulullah, siapakah orang paling pintar? Apa Nabi cakap? Orang yang paling banyak, bukan sekadar ingat. Orang yang bukan sekadar fikir, tapi orang yang terus berusaha. Berusaha sungguh-sungguh nak tambah bekal. Melakukan hidup, menjalankan perjalanan hidup ni dengan lebih jujur, dengan lebih ikhlas, dengan lebih hati-hati, dengan lebih banyak tawakalnya pada Allah. Jadi kalau hari ini kita tak nak, bila kita kata sebut saja mati, alamak, kenapa sakit apa dia? Dia tu lebih muda dari saya. Ya Allah. Umi COVID, anak buah meninggal semua muda-muda. 40, 30, 50. Muda tak daripada Umi? Muda. Yang kata ya Allah muda lagi dah jemput Tuhan. Tu kerja siapa? Sebab tu cakap ke isteri, it's okay. Dia kurang dosa. Kalau dia panjang macam maknya lagi banyak dosa. Sebab pesan dia doa. Tepuk je tu je. Syukur dia mati umur 50. Umi ni 20. 20. Mudanya. Umi 70. Banyak tak dosa? Sebab tempohnya apa? Panjang. Lagi panjang tempoh, lagi banyak silap aja, banyak dosa. Tak taubat kong kali kong, tak guna umur panjang. Sebab kita doa, ya Allah beri aku umur panjang yang berkah, yang aku beribadah, yang aku kurangkan dosa, yang aku bertaubat. Maka bila kita bertaubat? Bila buat dosa. Mana tahu bila buat dosa? Hari-hari buat dosa. Bermakna hari-hari
Taubat. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling banyak taubatnya. Sebab dia jeling orang je dosa dah. Tengok kasut orang kat luar tu, kasut banyaknya. Ni kasut siapa ya? Menilai pula tu. Kan sebagai je kasut tu. Bermakna ruang buat dosa tu terbuka sangat luar. Lantaklah kasut dia tinggi ke rendah ke, mahal ke murah ke, kasut selipar ke, kasut Jepun ke, kasut apa ke. Kenapa kita yang ambil pusing? Sebab setan hari-hari tak nak kita jumpa pahala. Syaitan tak pernah jemu, syaitan tak pernah letih, syaitan tak pernah berhenti. Kita yang banyak putus asa. Lama benar kuliahnya, teruk, okey? Jadi hari ini kita nak bangun kekuatan. Bila jumpa kematian, dengar kematian, kita ever ready, ya Allah, ya Tuhanku. Itu giliran dia, ya Allah. Matikan aku dengan husnul khatimah, ya Allah. Sebab itu selit dalam sujud 3 doa. Dalam sujud, setiap kali sujud. 1, ya Allah, ampuni dosa aku yang lalu dan akan datang. 2, ya Allah, bagi aku istiqamah, ya Allah, dalam ibadah. Ibadah bukan solat je. Apa yang kita buka mata ni ibadah. Istiqamah. Dan yang ketiga, ya Allah, bagi aku mati husnul khatimah, ya Allah. Kita kena minta. Sama juga beramal, minta dengan Allah, ya Allah, terima amal aku, ya Allah. Terima ibadah aku, ya Allah. Supaya kita tidak buat kerana orang, tidak buat kerana pangkat, tidak buat kerana jemputan, tidak buat kerana Masjid Al-Falah, tidak buat kerana ustaz itu, ustaz ini. Kita buat semata-mata kerana Allah itu kekuatan. Okey? Maka sekali lagi kita nak bangun orang yang paling berjaya, orang yang benar-benar hidup ialah orang yang siasa mengingat kematian. Maka dia akan membangun satu kekuatan bahawa akan sampai giliran aku. Syukur Alhamdulillah aku masih ada sehari lagi. Dia berangkat semalam, ya Allah. Jiran Umi semua mati. Meninggalnya selang sehari. Hari ini sebelah kiri, lepas itu sebelah depan. Esoknya tu, malamnya tu. Malam ini ke bumi sebelah kiri rumah Umi. Malam itu meninggal lagi di belah depan Umi. Bayangkan, muda-muda lagi. Apa yang Umi fikir? Allah, ya Tuhan. Kalau ikut giliran, siapa yang dulu? Orang tua dulu. Pelepah yang kering, buah kelapa yang kering tu di atas ke di bawah? Sebab itu bila kelapa kering jatuh, bila pelepah kering jatuh, pelepah muda jangan ketawa. Betul? Apa maksudnya? Orang muda jangan senang-senang nak label-label. Kerana ada masanya mumbang. Kelapa muda tak diisi jatuh. Kelapa muda putih jatuh. Betul? Itu pengajaran yang paling lekat dalam kepala Umi. Jangan gelak. Eloklah mati dah tua dah pun. Kenapa meninggal? Sakit tua. Dah tua. Muda pun sakit. Betul? Maka sebab itu kita katakan ulama mengkategorikan ada 3 jenis orang yang Allahu Akbar, dah pukul 11. Orang yang dikategorikan oleh ulama tentang kematian. Pertama, ada orang yang takut setakut-takutnya dengan mati. Pertama, orang yang paling tak ingat pada mati. Tak nak ingat mati. Dia tak nak langsung ingat mati. Kalau ingat mati, bila nak berjaya? Bila berniaga, ingat mati, bila nak untung? Bila nak bekerja, ingat mati, bila nak siap kerja? Ada tak pernyataan-pernyataan macam tu? Kalau pergi kuliah ni cerita mati je. Bila nak hidupnya, siapa nak cerita pasal hidup? Wah, boleh? Itu yang pertama. Kumpulan yang pertama, orang yang kita katakan orang yang tak nak ingat mati. Orang yang kita katakan merasa kematian itu bukan miliknya. Kalau boleh tak nak jumpa mati. Okey? Yang kedua, kelompok yang kedua kita kata, ini bahagian penutup, insya-Allah kalau panjang umur ada kesempatan lain, ada bidang terkejut lain kita sambung. Yang kedua, orang yang tadi kita kata tak nak mati. Kedua, orang yang takut sangat mati. Saya doktor, kalau dengar orang meninggal badan saya menggigil-gigil, berpeluh-peluh. Kaunselor dia ada banyak cerita lah dapat. Berpeluh-peluh, saya tak boleh tidur, saya tak boleh apa. Sebab dia ada anxiety yang sangat tinggi, tidak dekat dengan Allah. Anxiety itu membawa dia terus sampai jadi gila. Terus jadi sampai macam tak siaman. So, suami saya jadi bingung dengan saya. Sebab itu kalau boleh dia tak nak saya tahu tentang kematian.
Allahu Akbar. Kamu akan mati, anak kamu akan mati, suami kamu akan mati. Kamu nak lari ke mana? Okay? Tak boleh, saya habis semua jantung-jantung yang takutnya dengan kematian. Apa sebab takut kematian? Kerana tidak punya ilmu, tidak belajar ilmu tentang kematian. Okay? Dan yang ketiga, orang yang rindu mati. Siapa kelompok orang yang rindu mati? Wali-wali Allah di luar para sahabat berjuang habis-habisan untuk memburu yang namanya syahid. Maka sebab itu kita kata dari hari ini, sebab orang yang ingat mati dari hari ini harus menjadi orang yang benar-benar aktif, benar-benar progresif, orang yang benar-benar rajin, orang yang benar-benar rindu dengan ibadah. Orang yang tak ada lagi malas, tak ada lagi cuaca, jadi tergeletih. Nak puasa sunat, nak puasa bayat, nak ba'diyah, qabliyah, nak bangun malam, nak bangun tahajud, nak baca Quran. Tak ada lagi malas. Dalam hidup dia tak ada malas lagi. Rugi kalau tak sempat. Sebab itu orang yang ingat mati harus menjadi orang yang paling aktif dalam hidup. Orang yang paling kita kata berusaha untuk menghidupkan jiwanya. Sebab kita ni jasadnya hidup, jiwanya mati. Sebab itu tak nampak ini hadiah dari Allah. Kita tak nampak yang kita sedang pakai ni jasadnya siapa punya? Betul? Siapa yang hidupkan? Yang bagi? Berapa kali kita terima kasih dan syukur dengan anggota kita. Tengok cermin, kita tengok apa? Dah tua aku ni, dah ada garis-garis dah. Betul? Kita tak pernah syukur. Alhamdulillah ya Allah. Umi sebelum puasa buat operation untuk katarak. Sampai hari ni masih lagi bintang-bintang ni. Okay? Tapi tak nak jadikan alasan. Kerana kita nak mati. Okay? Ya Allah, aku buat operasi ini untuk memudahkan hidup, untuk ibadah ya Allah. Kalau lambat sihat pun aku redha. Sebab tu kalau jumpa di luar, umi pakai kacamata hitam SG Bank tu, itu bersebab. Okay, patutnya pakai ni tapi malu lah pula. Okay, contohnya kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Buat semata-mata bukan kerana nak hidup lama, bukan nak cantik. Maka pertama, tolong buat terapi syukur. Apa dia terapi syukur? Contoh, pegang kepala kita, ya Allah. Atas kepala ada apa? Ada rambut. Bawah rambut ada apa? Ada kulit. Bawah kulit ada apa? Ada otak. Betul? Ya Allah ya Tuhan, tolong buat 2 kali sehari. 2 kali sehari sampai terus-terus menangis. Ya Allah ya Tuhan, Kau hadiahkan aku otak ini ya Allah, akal ini ya Allah, yang membuatkan aku boleh hidup jadi isteri, jadi suami, jadi anak, jadi. Tapi aku tak pernah bersyukur dengan otak ini ya Allah. Aku tak pernah bersyukur dengan akal ini ya Allah. Aku tak pernah bersyukur dengan kekuatan berfikir aku ini ya Allah. Aku tak pernah bersyukur dengan otak pandai pun aku dapat jadi ini ya Allah. Maka hari ini sampai aku mati ya Allah, aku nak memanjatkan kesyukuran atas anugerah akal yang Engkau kurniakan ini ya Allah. Jagalah akal ini atau tidak memikir yang lain daripada memikirkan-Mu ya Allah. Aku nak memikirkan akhirat lebih banyak dari dunia ya Allah. Aku nak berpikiran positif ya Allah. Aku nak merasa memikirkan akhirat ya Allah. Aku nak merasakan keagungan-Mu ya Allah. Aku nak merasakan dunia ini pendek ya Allah. Dunia ini kecil ya Allah. Aku nak memikirkan perjalanan menuju akhirat ya Allah. Sebutlah apapun sebab itu dalam uduk kita. Bila kita basuh kepala ya Allah, bersihkan pemikiran aku ini dengan air uduk ini ya Allah. Bersihkan dosa yang ada dalam kepala aku ni ya Allah, dengan uduk ini ya Allah. Itu baru kepala. Pegang telinganya ya Allah sejak lahir sampai sekarang. Telinga aku masih boleh dengar ya Allah. Aku tak boleh bayang macam mana hidup tanpa mendengar ya Allah. Aku belum pernah bersyukur dengan telinga ini ya Allah. Maka dari hari ini,
Hingga aku mati, ya Allah, aku ingin bersyukur atas telinga ini. Aku dapat mendengar segalanya, mendengar azan, tapi selama ini telinga aku mendengar yang buruk, ya Allah. Maka ampunkan aku, ya Allah. Aku tak guna telinga untuk dengar ayat-ayatmu, dengar kuliahmu, dengar benda-benda yang baik, ya Allah. Aku jarang dengar penderitaan orang lain. Aku paling jarang dengar permohonan bantuan orang lain. Aku tak kisah suara anak aku. Aku tak kisah suara permintaan suami aku dan anak-anak ya orang-orang lain, ya Allah. Maka ya Allah, dari hari ini sehingga aku mati, aku nak bersyukur, ya Allah, telinga yang kau anugerahkan ini. Pegang mata pula. Semua anggota dipegang. Ya Allah, sejak lahir aku sudah boleh melihat, ya Allah. Aku tak boleh hidup, aku tak tahu, tak boleh bayang hidup aku tanpa mata, ya Allah. Dapat tengok wajah suami, dapat melihat alam ciptaan, melihat keagunganmu, ya Allah. Tapi aku tidak pernah bersyukur, ya Allah, dengan mata ini. Mata ini banyak tengok maksiat, ya Allah. Mata ini banyak tengok yang lara, ya Allah. Maka dari hari ini, buatlah yang macam mana pun, penyesalan terhadap tidak bersyukurnya pada seluruh anggota ini. Okay, dengan cara itu insya-Allah hati kita akan jadi lembut dan lebih mudah untuk lebih dekat dengan Allah. Kerana bila kamu bersyukur atas segala nikmat yang Allah bagi, nikmat anggota ini akan berfungsi lebih baik, akan memberi impak yang lebih jujur, memberi impak yang lebih berkesan. Kan setiap kali tengok tangan, ya Allah, tangan hadiahmu, ya Allah, tangan pinjamanmu, ya Allah, tangan yang banyak berjasa, ya Allah, tapi tak banyak memberi untukmu, ya Allah. Aku buatkan dia cari kebanggaan, ya Allah, kerana aku pegang kuasa, ya Allah, kerana aku banyak duit, ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur dengan tangan ini. Tangan ini sikit sangat memberi aku jadi kedekut, ya Allah. Maka dari hari ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku bersyukur dengan tangan ini dan tangan inilah yang dapat mengasuh anak aku, menyentuh semua hadiah darimu, ya Allah. Maka dari hari ini sampai aku mati, aku tanda tangan ini pegang yang haram lagi, ya Allah. Aku tanda tangan ini tak ada pahala lagi, ya Allah. Aku tanda tangan ini buat aku buat dosa, ya Allah. Ini satu proses. Cuba buat dalam sebulan, kita akan dapat berasa. Sebab itu menangis kerana Allah itu sangat bahagia. Menangis kerana bersyukuri nikmat Allah itu sangat bahagia. Kita syukur kita dapat duit, dapat harta, tapi tak pernah bersyukur dengan anggota yang sedang kita gunakan, yang akan jadi saksi, yang ikut kita sampai akhirat. Boleh nampak? Dari hari ini tengok semua anggota kita itu dengan mengaitkannya dengan Allah. Tidak lagi mengaitkan dengan kecantikan, mulus, sawo matang ke apa benda kecantik, tak ada kedut nak. Oh lama, doktor tak berubah muka dari muda sampai ke tua. Ui, cepat benar saya tuanya. Contoh, kita tak orang terpesona dengan kulit cantik, suntik pula segala benda. Betul? Nak nampak muda, anti-aging. Oh Allah, kalau makan ini, minum air ni anti-aging, habis tak cukup air ni. Contoh, ini cara berfikir yang menjauhkan kita dari Allah. Boleh buat terapi syukur. Kalau ada rezeki kita jumpa, kita nak tengok ada perubahan ke tak. Buat kerana Allah. Pagi sekali, malam sekali, lepas subuh sekali, nak tidur sekali. Kalau dapat 3 kali lagi baik. 2 kali, kalau anu 2 kali je. Nangislah. Bercakap, masa itu kita bercakap dengan Allah. Boleh? Sebab nak belajar melatih jiwa dekat dengan Allah, otak memikir tentang Allah, perasaannya rasa sangat berharga di depan Allah. InsyaAllah panjang umur kita sempat mungkin bincangkan siapa agak yang takut mati, siapa yang tak nak ingat mati, dan siapa yang sangat cinta dengan kematian.
Okay, kalau sempat baca sendiri pun boleh. Carilah buku ini, satu daripada buku yang dihadiahkan pada Umi, Berteduh untuk Ketenangan Hati, oleh kata Fakrul Muhammad Judi. Ini di antara speaker yang Umi suka. Cara dia mengulas dan bahasanya sangat lembut dan halus. Okay, mudah-mudahan sampai di sini dulu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan yang memegang kematian dan kehidupan. Ya Allah, Engkau yang memegang Lauh Mahfuz segala benda hidup kami, ya Allah. Catatannya lebih nyata, catatannya lebih sempurna, ya Allah. Kami tidak tahu apa isinya, ya Allah. Malaikat juga tidak tahu, ya Allah. Hanya Engkau yang tahu apa yang terpeta di hidup kami. Kami dibawa ke dunia ini, Allah, dengan peta-peta yang sudah Engkau tentukan. Kami menjalani hidup ini mengikut ketentuan-ketentuan-Mu, ya Allah. Tapi selama ini kami merasakan perancangan kami, cita-cita kami, usaha kami yang menentukan hidup kami, ya Allah. Inilah kejahilan kami, ya Allah. Inilah cara berpikir kami yang salah, ya Allah. Maka hari ini, ya Allah, di ujung bulan Syawal-Mu ini, kami menendah tangan, ya Allah, ingin membasuh hati dan pikiran, ya Allah, agar kami tidak lagi berpegang kepada apa yang kami rasa, ya Allah, apa yang kami fikir. Kami berusaha untuk memikirkan apa yang Kau mahu. Kami ingin memikirkan kekuasaan-Mu tidak pernah lepas dari kami, ya Allah. Maka tuntunlah perjalanan kami ini, ya Allah. Kami sudah berpuasa, ya Allah. Terimalah amalan Ramadan kami. Kami sudah bersedekah, ya Allah. Jadikan pintu sedekah untuk kami. Jadikan pintu ar-rayyan untuk kami, ya Allah. Tetapi jasad kami masih kotor, ya Allah. Kami banyak melihat, memikir, mengikut perasaan kami, bukan mengikut perasaan dan pikiran tindakan-Mu, ya Allah. Kami lupa apa yang sudah ditentukan kerana kami merasa kami lebih bijak untuk menentukan apa yang kami mahu, ya Allah. Maka ampunkan kami atas kegelinciran ini. Dan hari ini kami berusaha untuk kembali melihat setiap kejadian, melihat setiap peristiwa, melihat setiap perbuatan, segalanya di bawah kumpulan takluk-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami banyak kembali kepada-Mu. Jadikan terapi syukur kami sebagai satu pembersih jiwa yang akan kami lalui, ya Allah. Angkat hasrat kami, cita-cita kami, ya Allah. Terima semua ibadah Ramadan kami. Terima ampunan Syawal kami. Jadikan kami rindu dengan Ramadan sebagaimana sahabat rindu dengan Ramadan. Bagaimana sahabat sedih meninggalkan Ramadan, kami belum pernah rasa sedih meninggalkan Ramadan. Belum pernah rasa rindu meninggalkan Ramadan. Maka hari ini kami berdatangan, ya Allah. Dijagalah di hati kami, ya Allah, rasa rindu dengan Ramadan. Rasa rindu untuk menatap wajah-Mu. Rasa rindu untuk bercakap kerana-Mu, berbuat kerana-Mu, dan akhirnya mengharapkan redha-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas kehadiran. Mudah-mudahan kita dipilih Allah sebagai sebahagian daripada hamba-hambanya yang terpilih untuk lebih dekat dengannya dan terus membimbing kehidupan yang dianugerahkan ini menurut tuntunan petunjuk hidayah yang diberikan kepada kami, ya Allah. Beri kami bantuan, bimbingan, petunjuk. Mudah-mudahan kita dilurungkan untuk menjadi orang yang paling dekat dan paling rindu dengan Allah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.